Maaf bagi orang yang bersolat duduk di kursi, bagaimana melaraskan kursinya? Adakah kaki kursi yang depan atau yang belakang patut selari dengan tumit makmum lain? Kaedahnya yang nak disamakan barisan ialah sama tumit, bukan sama jari depan. Menyamakan barisan dalam semayang ini adalah menyamakan tumit. Maknanya kalau budak kecil jari dia pendek ke depan, kalau sama ke depan dia akan ke depan. Buat kaki dia pendek, waktu kaki banyak. Tapi bagi sama belakang, budak kecil mana pun akan sama. Sama orang duduk atas kursi tadi ini, maka kaki kursi belakang itu sama dengan tumit orang yang berada di barisannya. Bagaimanakah pergerakan sewaktu solat? Duduk sepanjang masa atau berdiri apabila imam berdiri, dan duduk apabila imam duduk, dan seterusnya. Ini jelas. Berdiri dalam semayang adalah rukun. Berdiri itu rukun. Kalau kita orang yang boleh berdiri, dia bagi semayang wajib. Sembahyang sunat, Nabi bersembahyang sunat pada akhir-akhir usia baginda. Nabi duduk. Dia duduk itu bukan kata dia tak berdiri, dia berdiri tapi dia duduk sembahyang sunat, mengisyaratkan kepada umatnya. Kemudian mungkin banyak orang yang uzur boleh sembahyang sunat dalam keadaan duduk walaupun mampu berdiri. Bagi kes sembahyang wajib, semua pakat berdiri adalah rukun. Maka orang tadi itu bila dia boleh duduk, bila dia tidak boleh berdiri, berdiri ketar-ketar macam Parkinson atau bila nak jatuh, maka dia duduk. Bagi orang yang sakit pinggang ataupun sakit apa saja, berdiri dia boleh, tapi sujud tak boleh. Maka orang inilah waktu masa rukun berdiri, dia kena berdiri. Dia kena berdiri. Rukun rokok, dia rokok. Rukun sujud, dia duduk atas kursi. Rokok atas kursi. Sebab dia tak boleh rokok. Dia boleh rokok, tak boleh sujud. Kalau dia sekalian berdiri pun tak boleh, baru duduk atas kursi. Sembahyang semua awal sampai ke atas kursi. Kalau atas kursi mana baik duduk atas kursi dengan duduk di bawah. Jawapan dia atas kursi dia baik. Pasal dia separuh berdiri. Separuh berdiri. Maka itulah dia katakan kaedah fiqh, ma la yutraku kullu la yutraku jullu. Barang yang kamu tak boleh buat sempurna semua, jangan tinggal semua. Kalau berdiri kamu tak boleh berdiri semua, jangan duduk langsung. Duduk atas kursi kalau boleh. Itu saya kata bahawa duduk atas kursi itu separuh berdiri. Maka duduk atas kursi. Dia tak boleh sujud, maka sujud atas kursi saya. Ada yang kedua, siapakah Islamic State? Apakah matlamat Islamic State? Daripada mana, siapakah yang dapat bantuan kelengkapan? Cerita panjang. Kita nanti masih pakai baca coba dalam maklumat itu secara umumnya. Selepas krisis Iraq itu berakhir dengan campur tangan daripada Amerika yang menjadi penggibuk antara bangsa. Tidak kena-mengena mereka dengan Iraq. Soal Saddam Hussein, bunuh rakyat itu, soal mereka dalam negeri. Tidak kena-mengena dengan atas nama apapun mereka tidak berhak. Tapi mereka telah masuk campur arah Iraq, mengambil minyak Iraq. Mudahan Iraq membunuh Saddam Hussein, membunuh ulama semua sekali, dan melanggar-langgarkan antara Kurdish dengan Ahli Sunnah, Ahli Sunnah dengan Syiah, semua sekali. Maka negara sudah tidak ada haluan menjaga kalah kepada mereka yang mengatur. Maka timbul satu bom yang dipanggilkan ISIS, Islamic State, Iraq, Syria. Dia satukan Iraq dengan Syria sebagai Islamic State.
dan mereka melawan pihak yang berkuasa daerah. Berlaku peperangan, pembunuhan, besar-besaran, dan orang yang tak mau menyokong Islamic State itu tembak, kekejaman yang berlaku. Ini yang kalau istilah lama dalam sejarah Islam, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Ini Ali yang berkata kepada Gurman Muawiyah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum yang sebenarnya ikut melainkan hukum Allah, Quran. Bonti pun kita balik kepada Quran. Soal ini sudah kalimat hak yang cakap betul-betul. Tak ada hukum melainkan Quran. Yurad biha batil. Aku tahu yang tersirat. Dia berperibu. Jangan percaya. Tapi malam yang Syarif, orang tua yang berpengaruh, dia kata tak, kamu hukum dengan zahir saya, batin jangan. Itu hak Allah Ta'ala. Terima cadangan untuk kita berdamai. Terima perdamaian, kena tipu. Maka Ali pun kena bunuh. Saya nak balik semula. Sebab itu berulang balik. Islamic State, kalimat Tuhan, kalimat yang cantik, memang itu kita akan ada. Nak menyatukan ummah, cantik. Allah melarang kita buat pecah. Tapi yuradu biha batil, yang berselitung di sebaliknya penuh dengan kepalsuan, kebatilan. Tadi yang sudah bertanya itu, kalau mereka Islamic State sungguh nak buat, nak lawan mereka di Iraq, nak pakai senjata dari mana? Bukan sebarang senjata, bukan kata kebal, bom, senapan, peluru. Itulah yang di atas tafsiran yang nyatanya bahawa mereka dapat bantuan daripada Israel. Israel ambil di mana nyata? Amerika. Jadi betul lah. Kerana mereka yang nak menguasai Iraq, mereka tak tahan dengan adanya serangan-serangan yang macam ni. Akhirnya mereka suruh orang Iraq sendiri lawan satu mereka. Mereka tepuk tangan saja bagi senjata ke belakang. Apapun tafsiran ulasan dengan banyak sebagainya, tapi apa yang dibuat oleh Islamic State itu amat berlawanan dengan hukum Allah. Kerana mereka berpandukan kepada kekejaman, bunuh orang yang tidak baik dibicarakan, bunuh orang awam, tidak askar, dan mereka juga merokok itu biasa. Tak, dengan cukup besar yang itu. Tapi akhirnya mereka bukan berpandukan kepada syariat, berpandu kepada nafsu, dan mereka tidak sedar, ataupun mereka sedar sengaja tidak mau sedar. Itu adalah catur politik antara bangsa, bagaimana nak melemahkan umat Islam. Jaga pihak mereka berpegang sama-sama sendiri. Itulah telah mereka berhasil, yang sepatutnya kita tidak boleh menyokong apa yang dipanggilkan dengan AS dari itu. Dan tidak menjadi satu rahsia lah. Seluruh dunia Islam terlibat dengan rakyat, terpengaruh dengan tindakan AS, lalu mereka pergi menawar menjadi tentera AS termasuk Malaysia, dan lagi tragik pula bahawa yang pergi bukan lelaki sahaja, perempuan pergi atas andaian, atas yang ada dalam beberapa website saya tengok, menjanjikan syurga, mati masuk syurga.
sudah shortcut masuk syurga tu, maka orang berlomba-lomba pergi ke sana, terutama sekali Saudi ramai. Maksudnya mereka kuat, mereka hebat. Baru ni dia boleh kuasai satu bandar, dia buat perayaan dengan pakaian semua cukup. Hebat, kata kebaya dah. Ambil di mana? Dia ada penentang kata kebal, dia ada penembak kapal terbang. Kita faham. Itulah bukan mereka buat, dan tidak pernah negara Islam menghasilkan senjata-senjata yang begitu sophisticated, melainkan yang dibagi oleh Israel. Israel nak beruntung, dia nak beruntung daripada orang dia berperang mati dan sebagainya, bagi senjata, dan mereka bagi bukan bagi berjumpa. Ada agreement, kalau settle nanti kena bayar balik. So untung. Nyata boleh jual, nyata yang tak pakai dah tu. Seperti maka cakap pasal isteri itu di antara masalah kita. Allah. Apakah hukum Asia-nya tertakluk kepada ahli sihir yang menyihir? Asia tadi tertakluk kepada ahli sihir yang menyihir seorang Muslim. Wajarkah orang yang disihir membalas dengan melanggar orang yang menyihir menggunakan motosikal? Jangan silap, jangan salah kod saya silap juga. Ahli sihir, jika disabitkan dia sihir dalam mahkamah syarak, dia dibunuh oleh pemerintah. Wasahiru yuqtalu. Sahabat-sahabat semua ada kes. Dalam Abu Bakar ada berlaku sihir, Abu Bakar bunuh. Dalam Umar ada kes sihir, Umar bunuh. Osman ada sihir bunuh, Ali pun ada sihir dibunuh. Dalam pemerintahan Islam banyak berlaku kes sihir, boleh disabitkan maka dia dibunuh. Tapi hendaklah disabitkan oleh pemerintah, oleh mahkamah. Bila sabit hukum mahkamah akan jatuhkan bunuh. Pembunuh dia akan bunuh. Adapun naik motosikal pergi langgar, belum pasti itu mungkin kita syak dia ahli sihir. Ataupun kita bisa satu masalah. Mudahnya orang yang bermasalah sakit, bila pergi merawat dengan seorang tukang rawat, orang rawat itu kata dia kamu kena sihir. Semudah itu orang merawat mengatakan dia siapa dia kena sihir? Bekas tunang kamu dulu. Semudah itu kenali orang yang kena sihir. Tapi apapun kalau disebut demikian oleh tukang ubat, pesakit itu mudah percaya. Kalau dia marah terlampau, maka tak heran seorang saudara dari itu dia boleh bertindak. Naik motor lah. Okey, tak. Kena bawa dulu, sabit, baru dia dihukum. Jika tidak sabit, maka tidak dihukum. Tapi sahlah mengatakan sihir itu dia nombor 2 dalam senarai dosa yang terbesar. Yang pertama asyirku billah, yang kedua as-sihr, syirik yang paling besar sekali, yang kedua sihir. Sebab itu maka sihir ini benda yang patut diambil berat oleh pemerintah. Ni kita dah merdeka 60 tahun, nak masuk kesalahan sihir sampai sekarang tak boleh. Saya datang 3 kali dah kertas sihir saya tu, di Bama lah, Kuala Lumpur lah, di Penang lah tu. Sihir saya dah carankan mesti ada peruntukan. Sampai sekarang belum bagi peruntukan. Orang tu besar apapun, tapi itulah sihir hendaklah disabitkan dan dihukum oleh pemerintah, baru orang itu boleh dihukum. Wasahiru yuqtalu, sihir itu dibunuh.
Syam dia belum balik. Salah seorang daripada pemerintah Rusia. Orang apa dekat dia ada di kita panggil apa namanya pasar malam lah kita. Pasar malam tu ada seorang yang menjual ubat, dimulakan dengan tunjukkan magic dia, sihir. Syam pergi pakai pakaian biasa, pergi pasar malam. Orang ramai tengok dia ada kedai sekor tengah-tengah tu, dia ada ubat, ada semua. Dindong, dia boleh masuk diri dia dalam mulut kadang. Masuk, hilang. Dia keluar kot belakang. Kedai itu biarlah keluar ke belakang dia. Syam pergi pegang dia. Bukan sahaja orang ramai menyaksikan sihir kamu, aku sendiri pun tengok kamu sihir. Kamu dihukum bunuh. Bunuh ke tengah. Panggil tukang bunuh. Semua dah sampai, semua saksi. Aku tengok sini. Ini kerja sihir. Maka dia dibunuh. Itu nak katakan hebatnya. Bolehkah seorang Muslim membunuh binatang yang diarah untuk yang diarah untuk menyerang kita, kemudian kita menyerang semula orang yang punya binatang-binatang penyerang itu? Mungkin ini ada seorang yang mungkin ada anjing, dia lepas anjing itu pergi menyerang kita, dan anjing itu menyerang kita yang mungkin boleh bunuh kita, boleh mati. Maka yang ini tidak boleh kita mengatakan orang itu niat membunuh kita dengan binatang, melainkan kena ada bukti lain yang menyokong. Kalau dia ada bukti lain yang menyokong, maka binatang itu boleh dibunuh dan tuan dia dipanggil sharing partner in crime. Orang yang berkongsi sama melakukan jenayah seperti itu, maka dia boleh dibunuh balas atas nama dia penyebab kepada kematian, maka boleh juga demikian. Jangan pula dia yang macam ni saya baru orang kontak saya, gambar saya keluar, tapi itu ada komen amaran untuk umat Islam, jangan guna salam kerana salam bermaksud celakalah kamu. Gunakan perkataan assalam sebagai singkatan bagi assalamualaikum, jangan guna bye, kerana bye adalah jarum sulit Kristian yang bermaksud di bawah naungan pop. Jangan guna aku, apa pun. Tapi yang mustahak saya sebut dah, tapi tak nak sebut dah. Yang ini bukan saya kata, dan tidak ada aku dalam tu mengatakan Harudin kata. Cuma ambil gambar dia bubuh. Gambar bukan apa pun, gambar. Ini bukan saya kata. Jelas bukan saya kata. Walaupun ada sedikit saya pernah sebut. Dia pernah berlakunya zaman Nabi itu, orang Yahudi kata assalamualaikum, Nabi jawab balik assalamualaikum. Nabi jawab balik assalamualaikum, macam jawab salam, tapi assam itu bukan makna selamat, celaka bagi kamu. Bukan, ini takkan pula amaran umat Islam jangan guna salam. Salam boleh, salam, assalamualaikum boleh, jangan guna salam. Apapun ini saya tidak kata demikian, dan orang banyak mengatakan bahawa saya kata tidak. Anda tidak jumpa di tepi ini di mana pun yang mengatakan demikian ucapan Harudin. Harudin pernah berkata tak. Saya dengar Harudin ceramah berkata, semua tidak kata.
Ini saja orang suka jual nama saya. Kalau aku mahal tak apa, aku jangan jual rumah murah. Mak ayah saya dah mengambil seorang anak angkat lelaki ketika umur 7 hari. Dia telah disusukan lebih 5 kali kenyang dan dibinkan oleh ayah saya. Sekarang sudah berumur 36 tahun. Saya ada bertanya, Ustaz, perlukah diperbetulkan keadaan ini? Ustaz itu kata tidak perlu, takut kerana bimbang berlaku kesulitan dan tuntut pokok-pokok pengaduan. Anak ini okey, saya faham dia tanya. Anak angkat memang pada zaman awalnya anak angkat dibinkan oleh bapa angkat. Anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harisah, dibinkan Zaid bin Muhammad. Kalau kenal Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad, turun wahyu jelas. Ud'uhum li'abaihim wa aqsat 'inda Allah. Jangan binkan bapa angkat, binkan dengan bapa asalnya. Maka Nabi tukar semula Zaid bin Harisah. Maka hilang masalah. Timur kita juga yang soal tadi itu bahawa telah berlaku pada anda umur 26 tahun dah. Bolehkah dikekalkan demikian soalan? Ataupun nak ditukar? Jawapan dia wajib tukar. Tak ada tolak ansur ni. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'inda Allah. Tengok Muhammad, Nabi kita tukar serta-merta. Jangan panggil Zaid bin Muhammad, panggil Zaid bin Harisah. Maka semua kena tukar. Adapun yang cara terbaiknya, jangan buat itu sekaligus. Tambah kalau perempuan pula sampai kepada anak kahwin pula, siapa yang akan walikan anak angkat? Tak boleh bapa angkat, bapa asal. Tak tahu bapa di mana, bagi tahu kat hakim, bapa dia tak tahu, saya pak angkat. Tu hakim kena lantik, kena kahwin sebagai wali hakim. Selesai. Tapi nak bagi tahu sebut dia patah hati dan sebagainya, buat daripada awal. Terima hakikat, bagi tahu pada asal macam mana, mesti kena bagi tahu. Kalau ada kekalkan juga dengan nama bapa angkat sampai dia mati, sebab yang itu kita menanggung dosa. Mengapa tak merusak tak percaya kita boleh ubah? Yakin Allah Ta'ala akan bantu kita. Saya satu kes perempuan, saya ingat nama doa ini. Saya tak tahu macam bin Hashim, betul lah, bukan orang sini. Budak ni terlalu baik dengan saya sangat bapa dia, jadi dia nak kahwin. Saya tahu, saya kena panggil. Okay, saya tahu. Saya beritahu kepada Pak Hashim, jangan jadi wali. Oh, inilah masalah ni. Okey, saya ambil tanggungjawab. Kita kena baik anak dia. Saya ambil tanggungjawab. Saya jumpa dengan anak dia, cerita apa semua maksud dia tahu. Siapa dia faham? Ni ustaz nak apa? Kata saya nak angkat lah. Saya kata tengok, Allah Ta'ala buka hati mak ni. Ustaz saya duk syak, tapi tak ada orang beritahu kat saya. Ustaz ambil tanggungjawab. Sebab bapa kamu tak percaya kepada kamu, mak kamu takut nak terentak hati. Kata tak, kamu tak terentak. Kamu bertuah dan berbahagia ada bapa angkat yang membuat kamu lebih daripada bapa kamu sendiri. Dia menangis, terima, dia percaya keluar cari pak dia. Peluk pak dia sebagainya, saya reda. Saya nak angkat. Saya tahu. Pula ustaz lah yang kena angkat. Pasal apa? Saya bukan terhormat dah, saya nak ustaz angkat. Tak apa. Tapi saya balik poin tadi tu tak. Sebab itu sudah jelas. Sebab ada kena mengena dengan hukum Quran yang ud'uhum li'abaihim. Binkanlah mereka dengan bin bapa. Fa illam ta'lamu aba'akum aba'ahum
fa ikhwanukum fiddin.